Okay, Assalamualaikum and hi guys, welcome back to my channel. First of all, aku nak ucapkan as usual, thank you so much untuk korang yang dah support aku dengan klik button like dan subscribe to my channel. So hari ni aku nak share apa yang aku belajar daripada satu Netflix series, How to Get Rich. Dia punya series ni, dia ada few series lah dekat Netflix, nanti korang boleh tengok. Kat sini aku nak sharekan dengan korang apakah yang aku dapat belajar dan aku nak share dengan korang apakah poin-poin penting yang aku dapat belajar daripada this Netflix series. Tips pertama yang aku belajar daripada series ni is kita kena biasa pantau apa yang kita biasa beli. Sebagai contoh, kalau kita biasa shopping groceries, kita shopping barang-barang lain dekat shopping complex, so make sure kita ada buat satu notes lah. So apa benda yang kita nak beli, and the best one is kita record lah setiap pembelian kita tu. So sebagai contoh, bulan ni kita nak beli certain groceries, and bulan ni kita nak beli pakaian dan sebagainya. Make sure lepas kita buat pembelian, kita buat catatan lah, buat record dekat satu buku, and make sure benda yang kita beli tu betul-betul kita perlukan and bukan sekadar barang-barang kemahuan semata-mata. So benda ni akan boleh jadikan kita punya expenses record tu lebih baik, and kita punya pengurusan kewangan tu lebih teratur. So nak tak nak kita kena ada buat recording. So senang lah, nanti kita nak buat reference bila kita nak buat the next purchase for the next month lah. Okay guys, lagipun zaman sekarang kita dah canggih kan, kita dah ada smartphone, kita ada mempunyai banyak apps yang sangat bagus, and yang paling penting portable, senang untuk dibawa ke mana saja. So instead of kita tulis dekat buku kan, cara-cara tradisional kan, tulis dalam buku-buku kecil dan sebagainya, why don't kita letakkan dalam application, senang kita nak tracking kita punya expenses record nanti. And ada, kalau korang ada kerajinan, korang boleh buat juga key in dekat Microsoft Excel ke, so senang nanti kita nak monitoring kita punya monthly expenses, mana yang kita ada terbeli lebih ataupun mana yang kita terkurang dan sebagainya. So the next point yang aku nak share dekat sini is pengertian kaya ni, pengertian rich ni bagi setiap orang adalah berbeza guys. So ada yang berfikir being rich is all about ada mahlija yang besar, kereta besar, kereta super sport dan sebagainya. Ada bagi orang the definition of rich is masa terluang dengan family banyak, senang nak ke masjid, senang nak beriadah, senang nak bersosial dengan orang lain, itu pun kaya. So lain orang, lain dia punya definition kaya. So apa pendapat korang? Macam mana definition kaya bagi korang? So benda ni nak tak nak kita terpaksa terima pendapat masing-masing. Ada yang berfikiran kalau duit banyak tu barulah kaya. Dan ada juga yang berfikir tak payah banyak duit, yang penting masa banyak dengan family. So benda ni sangat-sangat subjektif. Yang penting this is our life, so kita sendiri lah yang kena decide which definition of kaya yang kita nakkan. So both side kita takkan dapat win. Yang penting kita dah jelas and kita dah clear dengan kita punya objektif. Okay guys, the next point is yang aku nak share kat sini is kita perlulah ada target financial planning, which is dalam setiap tabungan kita tu, dalam setiap pelaburan tu, kita mestilah ada target yang sesuai dan fix. Sebagai contoh, kalau kita nak simpan duit untuk anak kita sambung belajar, so kita sediakan satu tabung untuk penuhkan duit tersebut untuk anak kita senang nak further study nanti. Okay, let's say satu tabung lagi kita nak berkahwin sebagai contoh, kita buat satu tabungan special fund untuk kita berkahwin. And kalau kita ada nak buat tabungan untuk pergi leisure ke, nak pergi ke travel ke, mana-mana tempat, kita buatlah satu tabung. So kita fokuskan untuk penuhkan tabung tersebut. And kalau kita ada tabung, sebagai contoh kita nak pergi ke umrah, nak pergi ke Mekah, so kita penuhkan dulu tabungan tersebut guys. So yang penting dekat sini kita perlu ada fokus dan target yang sesuai dalam apa yang kita nak tujui. Sebagai contoh nak belajar study anak, ataupun untuk retirement, untuk kahwin, untuk travelling dan sebagainya. Yang penting kita dah tulis and kita setkan matlamat and kita buat satu tabung special untuk penuhkan kita punya dream tadi. Okay guys, the next one is kita perlulah berdisiplin. Perlu ada disiplin membayar hutang. Okay, ni hutang tak kisahlah. Hutang hakiki sebagai contoh hutang rumah, hutang kereta dan sebagainya.
ataupun hutang-hutang yang lebih ekstrim lagi, sebagai contoh credit card guys, and personal loan dan sebagainya. So benda ni kita mesti ada disiplin. Orang yang bijak, rich mindset, mesti bayar hutang on time and jangan bagi banyak alasan. Sebab sebelum kita mengambil hutang, kita perlu kira dulu berapakah komitmen bulanan yang kita dapat terima. So bila kita dah buat calculation dekat situ, for sure kita dah ada certain budget untuk bayar that hutang. So tak timbul isunya kita dah delay bayar hutang dan sebagainya. It's all about disiplin membayar hutang, dan orang yang bijak dan orang yang kaya akan punctual and mereka akan precise in term of membayar hutang setiap bulan tanpa culas dan tanpa banyak alasan. Okay guys, the next point is gaji yang besar bukanlah jaminan kita mempunyai good financial literacy. Maksudnya dekat sini tak semestinya orang yang bergaji besar tu mempunyai habit pengurusan kewangan yang baik. So kita banyak juga jumpa kan orang yang betul-betul billionaire dan sebagainya yang gaji-gaji besar, gaji 30,000, 40,000 ni pun sama juga terbeban dengan hutang yang banyak dan sebagainya. So yang menjadi isunya sepatutnya mereka ni sepatutnya lebih advance in term of pengurusan kewangan kan, betul tak? Tapi kalau kita tengok orang-orang biasa saya gaji average lah 3,000, 4,000, mereka pandai pula menjaga pengurusan kewangan kan. So dekat sini jelas sekali gaji yang besar tak menjaminkan kita ada pengurusan kewangan yang betul. Nak tak nak kita kena ada mindset yang bagus dekat sini, which is nak tak nak gaji besar kah, gaji kecil kah, kita kena ada satu financial literacy yang sangat bagus, which is kita tahulah macam mana nak menguruskan kewangan kita, sama ada kita nak berbelanja lebih, kita nak invest lebih, buat bisnes dan sebagainya. It's all about our financial literacy. Celik kewangan tu sangat-sangat penting bagi kita untuk menguruskan kewangan. Gaji besar pun tak gunakan kalau banyak sangat hutang. And gaji kecil pun kira cukup sebab kita dah bijak mengatur setiap kewangan kita, setiap perbelanjaan, hutang baik, hutang jahat dan sebagainya guys. Okay guys, the next one is memiliki rumah ni bukanlah satu kewajipan guys. So sebab apa dia cakap macam tu? Sebab komitmen setiap orang adalah berbeza, setiap orang daripada kita lah. So mungkin bagi orang mereka memang dah ready untuk bayar contoh few thousand untuk harga sebuah rumah. Meanwhile ada orang lain mungkin mereka dah nak target nak buat something else lah, bagi contoh nak buat bisnes dan sebagainya lah. So for them rumah ni bukanlah keperluan. So nak tak nak kita as orang yang bijak ni kita kena decide lah sama ada kita nak beli ataupun kita nak sewa dulu for the time being. So tak ada benda yang betul, tak ada benda yang salah. So yang penting kita kena clear dengan kita punya objektif kehidupan. Ada juga yang mereka lebih selesa untuk menyewa sampai ketua, tak kisah. Sebab bagi mereka dia tak nak ada komitmen bayaran bulanan yang besar, tak nak bayar cukai pintu, tak nak bayar insurans dan sebagainya, banyak lah. Kalau rumah rosak pun mereka tak nak bertanggungjawab. Nanti mereka akan minta dengan owner rumah tersebut lah. So meanwhile ada certain orang mereka lebih suka membeli rumah sebab bagi mereka rumah is a asset. Sebab bayar bulan-bulan pun at the end of the day nanti rumah tu akan jadi milik kita. So benda ni sangat-sangat subjektif. So dekat sini apa yang aku nak share is beli rumah ni mengikut Netflix series ni How to Get Rich bukanlah satu kewajipan. So kita ada dua option, nak beli ataupun nak sewa saja. It's all about your option, it's all about your life. So pilihlah secara berhemah. Okay guys, the next one yang aku nak share kat sini is janganlah korang terlibat dalam pelaburan Ponzi scheme cepat kaya dan sebagainya guys. Sekarang ni dekat luar tu terlampau banyak sangat skim yang menjaminkan bulan dan bintang ni. So yang menjadi persoalan ni kenapa ramai sangat yang masih degil dan masih percaya in this kind of investment. Itulah yang menjadi persoalan. Sebagai contoh, simpan 1,000 dalam masa 4 jam dapat 10,000. So benda ni logik ke tak guys? Kadang-kadang ada yang simpan seminggu, simpan sebulan, simpan setahun dapat 200%. It's all about nonsense lah, nonsense. Tak ada, there is no such thing investment macam tu lah. Kalau kita pergi investment yang tradisional yang dekat luar tu, yang mereka banyak bagi pun, the maximum is 5 ke 6%. Kalau nak lebih, nak tak nak, korang kena belajar trading sendirilah. So antara trading yang banyak kita jumpa sekarang, kita boleh trade, kita punya pasaran saham,
kita boleh trade pasaran overseas lah, sebagai contoh Dow Jones dan sebagainya lah. So of course lebih banyak korang trade, potential untuk mendapatkan return tu lebih besar, and at the same time potential untuk mendapatkan kerugian tu pun sama jugalah. So high risk high return. So jauhilah skim-skim pelaburan, skim cepat kaya ni, quick risk scheme ni, and skim-skim yang menjaminkan bulan dan bintang. So hati-hati guys, sayangilah your hard earned money guys. Okay guys, the next point is korang kena bincang lah financial status korang dengan pasangan korang, which is korang punya suami ataupun isteri lah. So benda ni benda yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat important dalam sesebuah keluarga. Sebab apa? Sebab bila keluarga mempunyai financial status yang bagus, insyaAllah in term of keharmonian keluarga tu akan menjadi lebih bagus lah. So nak tak nak korang kena discuss lah dengan korang punya wife ataupun korang punya suami. So apakah hutang yang kita nak bayar, apakah expenses kita nak bayar dan sebagainya lah. Bila kita nak shopping, bila kita nak berjalan-jalan, bila kita nak makan keluar, and bila kita nak upgrade kereta ke, bila kita nak cuti-cuti Malaysia dan sebagainya. It's all about financial planning. Korang kena duduk bersama dengan suami isteri, kalau boleh tuliskan dalam buku apakah monthly commitment yang kita perlu bayar setiap bulan, and macam mana kita nak generate income, and macam mana kita nak reducekan kita punya expenses, macam mana kita nak kawal expenses dan sebagainya. It's all about discussion with family. So bila semua kita dah mempunyai target kewangan and financial literacy yang bagus, insyaAllah kita punya kehidupan menjadi lebih better. Okay guys, yang tips yang ni paling penting bagi aku lah. Rich people always invest. So nak tak nak, suka ke tak suka, kita tahu ramai orang-orang yang berjaya dekat dunia ni, they will invest their money to any investment lah yang mereka rasakan sesuai dengan diri mereka lah. Tak kisahlah, boleh melabur dalam stock market, crypto, ASB dan sebagainya lah. It's all about your choice lah. So yang aku nak tekankan dekat sini, and yang penulis series ni buat, which is yang dia punya financial advisor ni, dia selalu sarankan kita is simpan sedikit duit, tepikan sedikit duit setiap bulan. So macam sebagai contoh, kalau kita ada lebihan duit 100 sebulan, so kita alihkan duit tersebut dalam satu tabung special untuk kita buat aktiviti pelaburan. So dengan adanya duit tersebut, kita dah ready untuk kembangkan duit tersebut, and in case duit tersebut mengalami kerugian pun kita pun tak kisah. Yang penting kita dah ada satu tabungan yang special untuk kita invest dalam mana-mana instrumen pelaburan yang kita nak. Dekat luar tu banyak sangat pilihan investment yang kita boleh pilih guys. Nak yang low risk, yang nak medium risk dan sebagainya lah. So yang paling penting, setiap bulan kita ketepikan sedikit duit kita, simpan dalam tabung untuk pelaburan, dan pilihlah pelaburan yang korang rasakan sesuai dengan korang punya take. Okay guys, the last point yang aku nak share dekat sini is the biggest investment is invest in yourself. Apakah yang masuk dekat sini? Apakah yang dimasukkan dengan term ni? The biggest investment is in yourself. Maksudnya dekat sini, korang nak tak nak kenalah belajar cara untuk memantapkan ilmu kewangan korang. Sebagai contoh, ilmu kewangan in term of pengurusan kewangan, in term of investment dan sebagainya, business dan sebagainya lah. So nak tak nak korang kena ketepikan sedikit duit korang setiap bulan, belilah buku ke, attend seminar ke, attend Zoom meeting dan sebagainya. Tak kisah, korang kena dapatkan skill untuk menjana kewangan yang lebih lah. Sebab nak tak nak dalam life ni, kalau korang tak nak terasa terbeban dengan keadaan ekonomi sekarang, nak tak nak korang kena generate income. In term of korang dah ada kerja hakiki, sebagai contoh korang dah ada kerja, so being a part time, so kita kena carilah macam mana nak tambahkan sumber pendapatan kita. So ada yang lebih suka buat dropship, buat business fizikal dan sebagainya, tak kisahlah. Yang penting kita dapat generate more income daripada kita punya investment lah. So ada yang suka buat trading dan sebagainya, tak kisah. Yang penting kita pilihlah yang mana kita rasakan selesa, and paling penting kita kena standby our money, our masa, our time untuk memenuhi kriteria tersebut. So nak tak nak berjaya dalam kehidupan ni, kita kena ada mindset yang sangat clear dan jelas. So apakah kesimpulan yang aku nak share dengan korang lepas tengok this Netflix series? So paling penting is
nak tak nak dalam life ni, kita lah yang kena decide bila nak bermula and kenapa kita nak bermula. So dengan ada matlamat yang jelas ni, kita tahulah apa tujuan kita nak nguruskan kewangan dan sebagainya lah. So kita dah bijak, nak kena pasti manakah komitmen, manakah aset, mana liability dan sebagainya. And kita dah tahu macam mana cara kita nak kembangkan duit dan sebagainya lah. And apa-apa benda pun yang kita nak cuba prepare. Sebagai contoh nak join scheme cepat kaya dan sebagainya lah guys. So everything is start from us. Nobody can change us because semuanya bermula daripada kita punya mindset. Dengan adanya mindset yang bagus, kita akan dapat pergi lebih jauh. And kita tak akan ada satu mindset kita nak blame orang lain dan sebagainya. Sebab orang lain tak akan dapat ubah kita punya life kan. Only we can change ourselves. Okay guys, at the end of the day, hanya kita lah yang dapat tahu macam mana rich life yang kita nak pilih. Sama ada kita nak pilih rich life macam biasa-biasa saja kah, ataupun kita nak rich life yang luar biasa. Sebagai contoh, kita ada extra income, kita ada passive income dan sebagainya. Kita ada active income, kita ada asset, kita ada macam-macam semua pendapatan yang lain. It's all about our mindset guys. So semuanya back to ourselves. Kita nak berubah ataupun tidak. So benda ni sangat-sangat simple tapi tak ramai yang dapat implementkan. And tak ramai yang nak belajar benda ni guys. So secara overall aku sangat-sangat recommendkan korang watch this Netflix series. Sebab Netflix series ni banyak betul series-series yang berkaitan dengan financial literacy, financial management dan sebagainya. So benda ni mereka tahu kan sekarang orang tengah struggle dalam ekonomi. So nak tak nak korang kena spend lah sikit masa watch this series, very very good. Aku rasa sekarang pun this series is antara one of the hottest series lah in term of financial literacy dekat dunia ni lah. Sebab you all know kan Netflix ni is worldwide, so sangat-sangat ramai yang dapat pengajaran daripada this series. So take your time, take your free time. So kalau ada kelapangan tu, tontonlah this series. Aku sangat-sangat recommendkan korang. So for those yang dah menonton di series, apa pendapat korang? Korang suka tak dengan this kind of series in term of financial management and financial literacy? Nanti korang boleh tinggalkan komen korang dekat bahagian bawah. So sekian saja perkongsian aku untuk kali ini. If korang mempunyai sebarang soalan, korang boleh tinggalkan komen korang dekat bahagian bawah. And thank you for subscribe to my channel. Sehingga kita berjumpa lagi dalam perkongsian yang seterusnya. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum and happy investing guys. Take care. Bye-bye.